Pandan Indah, terima kasih kepada Tuan Timbalan Speaker. Soalan saya adalah berkaitan dengan kolam takungan air. Kita lihat fungsinya sangat penting. Di kawasan saya, semasa banjir besar pada tahun 2021, kawasan yang seringkali dilanda banjir di kawasan saya, Taman Seri Mangis, bersebelah dengan Pandan Sungai Emas. Ada satu pembinaan di situ yang dikelola oleh Pemodanan Nasional Berhad, Pembinaan Value Homes, 3 kolam takungan. Dahulu tempat itu banjir kerana kolam takungan itu tidak diselenggara dengan baik. Dan sekarang ini diselenggara dengan baik, walaupun masih belum lagi diserah kepada majlis dan JPS, tetapi diselenggara dengan baik. Walaupun banjir besar, air besar, tapi tidak banjir, Taman Seri Mangis. Yang menghairankan saya, kawasan satu lagi taman perumahan yang bernama Taman Seri Jarumas, di bawah Peta Frame Sdn Berhad, anak syarikat kepada YNG Berhad. Kawasan Taman Seri Jarumas ini kebelakangan ini disenarai sebagai salah satu hotspot, satu-satunya hotspot di kawasan Kuala Langat yang akan dilanda banjir sekiranya berlaku lagi. Dan memang tempat itu bersama-sama dengan Taman Ria dan Taman Sejahtera adalah tempat yang paling lambat sekali air disurut, melebihi 1 minggu. Kerana kolam takungan banjir itu, setahun sebelum banjir besar, saya dah menegur kepada syarikat berkenaan untuk serenggara. Sebab bila saya terima aduan, kolam tu cetek, penuh dengan sampah sarap, penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Majlis tak boleh buat apa-apa, JPS pun tak boleh nak buat apa-apa kerana masih lagi di bawah penyelenggaraan pemaju. Saya ada mencarankan kepada MPKL, kalaulah tidak ada lagi tindakan dibuat, saya rasa YDP tengah ni, dia pun sangat marah. Saya pernah hadir mesyuarat dengan pemaju, marah juga. Pasal apa? Pemaju, JPS minta mereka pasang flap gate. Pak tak tahu, bukan kerja kami. Boleh cakap macam tu ke? Saya nak tahu, projek ini diluluskan sebelum tahun 2008. Tahun 2008 lah. Tahun keramat. Sebelum. Sehingga sekarang, kolam tu masih belum lagi diselenggara dengan baik. Masih belum lagi diserah balik kepada JPS. Masih belum lagi diserah kepada BKL. Masih kita tak arahkan dia buat sesuatu, tak buat. Dan sekarang ni, penduduk seringkali, mereka sangat bimbang. Kerana tak tahu bila lagi akan berlaku hujan lebat melebihi 1 hari, 2 hari, tempat itu akan dilanda banjir lagi. Dan sekarang ini saya ingin bertanya kepada kerajaan, khususnya kepada JPS, kalau masih lagi berlengah-lengah nak pasang peralatan yang diperlukan untuk membantu melepaskan air dan mengawal paras air di dalam kolam takungan itu, kalau tidak ada lagi kerja-kerja on the ground yang menyelenggara taman ataupun tasik itu, ataupun kolam itu, adakah kerajaan akan mengarahkan kepada majlis dan juga JPS untuk tidak membenarkan walau satu pun permohonan kebenaran merancang oleh syarikat dan juga ibu ataupun the parent company, bukan saja di Kuala Langat tapi di satu Selangor, sehingga kerja itu diselesaikan. Kalau tidak, kalau kita tidak minta mereka buat, kita tak boleh buat apa sebab dia belum lagi diserahkan kepada kerajaan. Saya ingin minta penjelasan dan juga intervention daripada kerajaan. Ya, sebenarnya saya pernah sebut beberapa kali dalam Dewan ini berhubung perkara ini. Dia sebenarnya kolam takungan ini dianggap sekitar kita dalam 600 kolam takungan di Selangor. Yang betul-betul yang diserahkan kepada JPS hanya 120, 130 saja. Yang lain itu sama ada dia terletak lagi bawah PBT atau terletak bawah pihak ketiga, pemaju. Ini merupakan kolam-kolam yang lama. Sekarang ni memang kita syaratkan sebelum kita bagi CCC dia kena serahkan. Dulu ni semua ni kolam-kolam yang lama yang memang menghadapi masalah dan pihak JPS tidak boleh masuk. Dia telah syaratkan penyerahan dibuat mestilah as-built drawing, mana dia memenuhi engineering. Macam jalan jugalah, pemaju nak serah pada JKR, dia kena lengkapkan dulu spesifikasi baru dia mau ambil. Kalau tidak dia ambil dalam keadaan tidak lengkap, maka dia memerlukan kos yang tinggi untuk nak selesaikan isu-isu aspek engineering yang sepatutnya dibuat oleh pemaju. Jadi ini yang menjadi isu dan saya telah minta kepada pihak JPS, Buat Kerajaan Negeri, supaya kita ambil berperingkat-peringkat kolam-kolam ini, tapi kita kena buatlah.
kena appoint perunding dulu, buat drawing, check balik engineering dia dan sebagainya. Kos sangat tinggi untuk kita ambil alih dan kita kena buat. Tidak ada pilihan. Kalau kita tunggu pemaju, kita banjir kita akan berterusan. Dan juga saya nak maklumkan sini pada ahli yang berhormat bahawa banjir ini saya dah sebut banyak kali. Kita boleh buat program tempatan banjir yang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah secara makro. Tapi ada juga kawasan-kawasan tertentu yang bersifat lokal atau bersifat tempatan. Saya bagi contoh Sungai Serai. Sungai Serai ni, kalau kita bangunkan projek yang besar ni, 2 bilion ni yang telah dijanjikan oleh kerajaan pusat sebelum ini, katanya Januari ini akan mula dilaksanakan. Dia boleh menyelesaikan, boleh menyelesaikan Sungai Langat dengan sistem pump dia, dengan dia punya tebing, flood wall dan sebagainya akan dibuat. Pendalaman dia sekali semua akan dibuat, ya. Tetapi belum tentu menjamin penyelesaian kepada kawasan-kawasan yang rendah ini. Kawasan-kawasan rendah ini dia memang rendah kan, nama pun kawasan rendah. Dan saya bagi contoh, Sungai Serai ni yang airnya pergi kepada Sungai Langat. Dia pertama asalnya sangat kecil, dia macam parit je. Jadi apabila air makin banyak, pembangunan makin meningkat. Dia tidak boleh dibesarkan kerana melibatkan tanah persendirian banyak situ. Sampai sungai tu reserve tak ada dah. Kalau kita nak masuk Tantu Arah, kita kena saman. Ada tu di tempat di Langat ni, Ulu Langat ni, silap-silap masuk dia saman je GPS. Tanah dia sampai ke sungai tanah dia. Memang ada. Jadi kena ada pengambil alihan tanah dulu. Kos yang tinggi nak ambil alih land acquisition atau pengambilan tanah pula. Dan kawasan rendah ni untuk Ahmad yang hormat, kita kena tengok teliti betul-betul. Dia kalau kawasan itu rendah, kita ada komponen yang boleh buat hanya kolam takungan. Kalau ada tanah lagi untuk nak buat kolam takungan. Kalau tidak kena pergi bawah tanah. Itu lagi kos yang tinggi. Kemudian yang kedua dia kena ada sistem pump. Bila ada sistem macam Sungai Langat tu, pertembungan air Sungai Serai dengan Sungai Langat, dia akan patah balik. Jadi kita kena buat pintu air kat situ. Bila buat pintu air, kena ada pump. Di semua ini kena dibuat untuk yang lokal tadi saya sebut. Tadi bersifat lokal ni, macam Seri Muda pun sama. Perlu ada komponen ini semua dan kita kena teliti dan laksanakan. Walaupun kita mempunyai projek yang besar, tempatan banjir 2 bilion, dia membantu secara menyeluruh, tetapi kawasan-kawasan yang sering macam Sungai Nanding, macam kampung Taman Nanding. Taman Nanding tu memang tak ada cara lain. Dia memang kena buat longkang balik dan dia kena ada kolam takungan. Kalau tidak, memang airnya dia kawasan rendah. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita bagi penelitian dan saya faham apa yang Jarum Mas. Saya dapat laporannya. Isu dia berkait dengan, duduk kejap, saya nak cerita Jarum Mas ni. Jarum Mas ini memang dari segi dia masih di bawah pemaju. Jadi belum buat penyerahan kepada dan kita telah memang minta maju itu supaya membuat penyelenggaraan kolam itu secara berkala. Dan juga perangkap sampahnya sebulan 4 kali perlu dibuat peningkatan mandarin unsur. Jadi kita telah arahkan supaya dilaksanakan di kolam-kolam ini. Tapi kita tidak ada kemampuan kita tidak ada local standby untuk masuk ke kawasan-kawasan ini untuk melaksanakan kerana masih di bawah tanah persendirian. Jadi ini yang perkara yang menjadi isu yang kita kena cari penyelesaian tapi makan masa lah. Saya sebenarnya ada memberi penyelesaian. Terima kasih Yang Muhammad Esko. Cara penyelesaiannya adalah sekiranya ada syarat daripada Jabatan Kerajaan, Jabatan Pengadaan dan Sadaran dan juga daripada Majlis Perpandangan Kuala Langat dah ditetapkan, dah ada cut off date dia, dah ada dia punya tarikh tutup dia, jadi dia tak buat. Senang saja. Kalau bagi majlis ataupun JPS, kita tidak sokong. Saya nak minta Yang Berhormat Esko, kalau boleh. Kita tak perlu minta-minta lagi. Arahkan agensi-agensi kerajaan, kalau tak buat, semua kebenaran merancang dipekukan. Sehingga itu diselesaikan. Seperti cara kita memastikan pembinaan flyover di Bandar Sarjana Putra. Majlis menetapkan satu syarat. Kalau tidak buat ataupun tidak mencapai peratusan perkembangan tertentu, KM semua dipekukan. Arahan. MMKM keluar arahan, dipekukan. Tak payah minta-minta lagi. Buat tak buat. Buat sebelum tarikh ini, diteruskan. Tidak buat sebelum tarikh ini, dipekukan. Simple. Arahan. Satu surat sudah cukup. Bandar Sarjana Putra ini tak ada arahan daripada MMKM, majlis pun boleh buat keputusan. Dan kita tengok sekarang ni, berjalan dengan lancar.
Orang ingat orang lain buat, tapi sebenarnya Kerajaan Pakatan Harapan yang buat. Timbalan Esko menjadi pengurusi Abbas yang buat. Arah-arahan ada penyata. Point noted lah. Ya, kita akan ambil tekan. Tapi kita kena faham lah, bukan semua kolam boleh selesai macam tu. Kebanyakan yang kolam-kolam takungan yang belum selesai ni, pemaju dia pun dah tutup kedai dah, bankrupt dah pun dah. Memang masalah. Tapi saya bukan nak bagi alasan. Kita akan cuba sedaya upaya kita untuk menyelesaikan isu-isu kolam ini, tapi dia tidak ada satu cara. The parents company is a public listed company. The parents company is a public listed company. Ya, tak apa. Kita akan tengok case by case, tapi tidak ada satu cara yang boleh selesaikan semua bagi kolam-kolam ni. Yang ni mungkin kita boleh tengok, kita akan teliti. Ya. Okey, jadi saya masuk kepada hotspot yang disebutkan tadi. Jangan dulu, Sejangkang. Ni memang Sejangkang punya soalan. Berhubung dengan hotspot yang disebutkan tadi, saya dah sebut memang dia moving target. Bukan moving target, memang dia berubah. Sekarang ni buat masa ni memang ada 52 kawasan hotspot yang dah disebut oleh yang ditimbulkan oleh Sejangkang ni. 52 saya boleh sebutkan sini. Di Kelang ada 14, Petaling ada 5, Gombak ada 8, Ulu Langat ada 9, Sepang ada 9, Kuala Langat 1, Sabak Benam 2, Kuala Selangor 4, Ulu Selangor tak ada. Yang hotspot ya. Jadi kalau saya nak cerita, nak sebut satu-satu ni memang panjang. Saya akan berikan kepada ahli-ahli Muhammad yang berminat ini, saya boleh serahkan nama kampung-kampung yang merupakan hotspot bagi banjir buat masa ini. Kuala Langat di mana? Yang Muhammad sebut. Kuala Langat. Untuk Kuala Langat, Kuala Langat satu saja sebenarnya. Yang hotspot bukan yang kawasan banjir, kawasan hotspot. Yang satu itu taman yang disebut oleh Yang Muhammad Banting. Itu Taman Seri Jarumas. Di Jarum. Ini hotspot. Jadi insya-Allah kita akan teliti dan tengok macam mana penyelesaian. Saya lihat baru-baru ni ada beberapa kawasan di Teluk Malim Garang yang berlaku banjir. Tapi di Jarumas tak banjir. Ya. Kalau ialah saya faham tadi berkaitan dengan hotspot ni akan berubah-ubah. Ya. Tapi sangat kena ambil tindakan jugalah Ya, kita tengok semua tempat hotspot ni kita kategori lebih 2 kali. Berlaku banjir tempat yang sama pada tahun itu, kita masukkan dalam kategori hotspot. Kalau baru kali pertama berlaku tu kita tak kira hotspot lagi. Dia banjir itu kita akan tengok, tapi kita tidak anggap hotspot lagi. Saya nak perbetulkan, walaupun Taman Seri Jarumas dia tak banjir, tapi air atas jalan-jalan tu semua ni bertakung, air bertakung. Apa berlaku kerana struktur tanah itu tidak kukuh, tenggelam. Dia macam apa yang berlaku di Pejabat Tanah Tangkali, Pejabat Tanah daerah Kuala Langat. Struktur okey, tapi jalannya mendam. Kita faham Yang Muhammad, mekanisme dia memang kawasan yang air tergenang ni ada 2 punca je. Satunya ialah air tu tak boleh mengalir disebabkan dia kawasan rendah. Dan satu lagi ialah apabila berlaku air sungai yang mengalirkan air tu tinggi, lebih tinggi. Jadi air patah balik, backflow. Jadi dia tergenang di situ. Dan penyelesaiannya ada dua je Yang Muhammad. Satu sama ada kolam takungan, yang kedua pam. Itu yang sebab tu kita mobiliskan PAM. Kalau kita sebut sini, PAM kita memang tambah begitu banyak PAM. Untuk yang PAM yang semi kekal. Semi kekal ni makna PAM yang kita letak sementara projek dia nak siap. Ada 92 PAM yang berkapasiti tinggi. Ada ni. Kalau dia Kuala Langat ada 13. Itu yang kemudian yang kita jadikan sebagai pool ni ada 7. Kita di bawah JPS. Lepas itu untuk yang terbaru ni kita sewa tambahan standby. Kita sewa daripada kumpulan semesta 15 lagi unit PAM baru ini. Kita telah sewa. Dan kita telah buat pembelian lagi 11 kapasiti tinggi PAM ini. Tapi bila beli PAM yang kapasiti tinggi, dia tidak boleh dapat serta-merta. Dia tak boleh beli off the shelf. Dia kena tempah. Jadi ini dalam proses ditempah. 11 unit PAM lagi yang berkapasiti tinggi akan sampai dalam tahun depan. Third quarter tahun depan insyaAllah. Minta penjelasan. Untuk Taman Seri Jarumas ini, untuk pengetahuan Yang Berhormat, masalah dia telah pun dikena pasti. Di tempat itu, memang sebelum ini masalah diselesaikan atas usaha JPS Kuala Langat. Dan saya ucapkan terima kasih kerana mereka dapat pam ekstra untuk mempamkan. Apa yang diperlukan dan dipasang, yang diminta oleh JPS Selangor terhadap syarikat ini ialah untuk memasang frap gate. Frap gate itu apa? Iaitu macam kunci air. Dia boleh menghalang backflow daripada sungai.
air dari sungai. Sebab apa yang laluan sungai itu, dia melalui Kampung Jenjarum sampai ke Seri Ciding, dia akan sampai ke Sungai Langat. This whole line of water, saya kira tak ada kunci air di situ. Sebabnya air itu tidak dapat mengalir balik dengan bagus. Pada masa yang sama, kolam itu menjadi cetek dan menyebabkan air itu semuanya tidak boleh dilepaskan dengan cepat. Sama ada air banjir ke, air takungan ke, air ditandas ke, air di depan rumah ke, semua tak boleh lepas. Itu menyebabkan masalahnya. Jadi saya kira sekiranya pemaju ini dia boleh memasang kunci air ini pada kadar yang paling segera, selesai sebahagian daripada masalah dia. Ya, itu pendapatan juga pengetahuan saya untuk Yang Berhormat Pandan Indah. Terima kasih Yang Berhormat. Saya take note apa yang disebut tadi. Kita akan teliti sebenarnya bagaimana penyelesaian. Kalau betul kata maju dia masih ada, jadi kaedahnya mungkin lebih mudah sikit untuk kita selesaikan tentang penyelenggaraan kolam takungan di tempat berkenaan. Untuk Yang Berhormat Meru timbulkan. Berhormat. Sikit